السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas mafatiha lil khair مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. Atau kama qala, hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna minan nas mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Nabi kata manusia ni ada macam-macam. Ada daripada kalangan manusia ini, dia menjadi kunci untuk membuka kebaikan, dan dia menjadi penutup kepada kejahatan. Manusia itu macam-macam, saudara. Orang kata rambut sama hitam, hati leleh. Manusia kita tak boleh, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nahnu nahkum bil zawahir wallahu a'lamu bil bawatin. Nabi kata kita hukum orang berdasarkan zahir dia, tapi batin dia Allah yang mengetahui. Walau apapun, manusia ini tetap merupakan makhluk Allah yang unik. Tak boleh baca pun kadang-kadang. Nampak baik tapi jahat, nampak macam tak apa baik tapi baik. Nabi SAW kata manusia ni macam-macam. Ada sebahagian daripada manusia ni mafatihah lil khair, dia menjadi kunci kepada kebaikan. Melalui dia macam-macam kebaikan dia buat. Dia menjadi pencetus kepada idea kebaikan. Idea kalau keluar daripada dia, semuanya baik. Tidak cukup dengan itu, maghaliqa lisyarr, dia menjadi penutup kepada pintu-pintu kejahatan. Ini satu jenis. Kalau nak baik, pergi cari dia ni. Dekat dia semua baik, hak tak baik tak ada. Tapi Nabi kata, wa inna minan nas mafatihal lisyarr. Tapi ada sebahagian manusia yang dia menjadi kunci, menjadi pencetus kepada kejahatan. Wa maghaliqa lil khair, dan dia menjadi penutup kepada kebaikan. Ada macam ni. Segala yang jahat dia, tak ada baik pada dia. Jadi manusia ni Nabi kata ada dua macam. Hak satu ni baik saja, jahat tak ada. Hak satu ni jahat saja, baik tak ada.
Tapi Nabi kata fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Beruntunglah orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ni kunci kebaikan. Ada orang baik, ada orang jahat. Beruntung orang baik. Nabi kata begitu. Siapa jadi orang baik, dia beruntung. Tuan-tuan, kita tu baca tasyahud dalam sembahyang. Selain daripada kita selawat, kita ucap salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga ucap selamat ke atas hamba-hamba yang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, soleh makna baik. Kalau kita jadi orang baik, 1.6 juta orang Islam dalam dunia ni sembahyang. Dalam sembahyang dia tahiyat, dia baca tasyahud. Dalam tasyahud tu dia doa kepada Allah supaya Allah bagi selamat kepada orang-orang yang baik. Doa tu dapat ke dia, dengan syarat dia jadi orang baik. Automatik 1.6 juta orang Islam sembahyang, masa tasyahud dia doakan keselamatan untuk orang baik. Kalau dia orang baik, dia dapat doa tu. Maka Nabi kata apa? Fatuba liman ja'alallahu mafatiha al-khair. Maka beruntung orang yang jadi orang baik. Beruntung. Wa wailun liman ja'alallahu mafatiha syarr ala yadayhi. Dan celakalah orang yang jadi orang jahat. Pasal apa? Pasal orang jahat tidak didoakan kebaikan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at summa bayyana dhalik faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin kathirah wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu sayyi'atan wahidah atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia Allah berfirman di dalam satu hadis qudsi, sabda Nabi, inna Allah katabal hasanat was sayyiat. Allah sudah tentukan pahala dan dosa. Ini Tuhan tentu. Buat baik dia bagi pahala, buat jahat dia bagi dosa. Ini benda sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Faman hamma bihasanah, Tuhan suruh Nabi bagi tahu, siapa niat nak buat baik, siapa teringat dalam hati dia nak buat baik, falam ya'malha, tapi tak buat. Ingat kata nak mai kuliah malam ni, last minute tak jadi mai, katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, satu pahala penuh Tuhan tulis. Nak abang kata pemurah Allah Subhanahu wa taala ni, niat saja pahala penuh. Barang siapa hamma, ada ingat nak buat baik, falam ya'malha, tapi tak buat. Dia memang niat, dia memang sungguh-sungguh ingat nak buat, tiba-tiba ada gendala, ada arai, tak jadi buat. Katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, Tuhan tulis satu markah penuh.
fa in huwa hamma biha fa'amilaha, tapi siapa ingat nak buat dan dia buat, katabahallahu lahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin kathirah. Tuhan bagi dekat dia paling kurang 10 pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala boleh bagi 700 pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala boleh bagi adha'afin kathirah, berlipat-lipat kali ganda pahala, berdasarkan kepada apa dia buat. Dia ingat kata nak main masjid dan dia main, Tuhan bagi 10 penuh dekat dia. Dia ingat kata dia nak perang jihad, nak mati syahid dan dia buat, Tuhan boleh bagi dekat dia 700 kali ganda pahala. Bahkan Tuhan boleh bagi adha'afin kathirah, tak tahu berapa kali lipat ganda, bergantung kepada ikhlas dia dan bergantung kepada limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, sebaliknya siapa teringat nak buat jahat tak jadi buat, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, dapat 1 pahala. Hak kita duk tahu bila orang teringat nak buat dosa tak berdosa lagi, dan kalau dia tak buat tak ada apa-apa, kalau dia buat baru kira berdosa. Dalam hadis Bukhari ni Nabi SAW kata apa? Dia teringat nak buat jahat tak jadi buat, tak jadi tu dapat pahala. fa in huwa hamma biha fa'amilaha, tapi kalau dia ingat nak buat jahat dan dia buat, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah, ditulis 1 dosa. Maknanya apa dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pemurah dari segi bagi pahala dekat kita ni Tuhan tak berkira. Maha Penyayang ni maksudnya apa? Tuhan sayang kat kita. Buat baik bagi 10, bagi 700, bagi berganda-ganda, buat jahat bagi 1. Pasal apa? Pasal dia sayang kita. Pun macam tu dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innahu la ya'ti ar-rajul العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata akan mai ke depan Tuhan pada hari akhirat esok satu orang laki-laki al-azimus samin, yang badan besar gemuk, mai menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Samin ni makna dia gemuk. Kan kita tak jumpa kawan lama, dulu sama mengaji sekolah, dulu sama universiti, tak jumpa dia lama. Masa last jumpa dia dulu kita ni rampin seluar pakai saiz 30. 20 tahun tak jumpa kita pakai saiz 44. Saiz 44 ni double masa jumpa last dulu ni. Kawan kita bila nampak kita, dia kata, ya akhil karim anta samin. Dia kata, ya akhil karim, weh kawan, dia kata anta samin, oi hang gemuk lah ni, samin, itu makna dia. Nabi SAW kata, innahu la ya'ti ar-rajulul azimus samin yaumal qiyamah, hari kiamat esok, satu laki-laki al-azim, besar, as-samin, gemuk pula lagi, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. La yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah, apabila ditimbang amal dia, pahala dia tidak lebih daripada berat sebelah sayap nyamuk.
Tengok ke appearance dia tu, tengok ke zahir dia tu, tengok ke dia tu dengan Al-Azimus Samin, nampak macam orang hebat. Nabi kata apabila ditimbang amal dia di depan Allah Subhanahu wa taala, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Pahala dia bila timbang-timbang nak dapat berat sayap nyamuk pun tak ada. Wal'iyazu billah. Iqra'u. Nabi kata bacalah ayat ini. Nabi kata fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sadaqallahul azim. 105 surah Al-Kahfi. Nabi kata hampa baca ayat ni. Hampa baca ayat ni, inilah yang dimaksudkan oleh ayat ni. Tuhan kata apa? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Namun timbangannya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Tidak ada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayap nyamuk ni tuan-tuan ambil buah atas penimbang, tak bergerak jarum. Nak habang kata dia ni tak ada apa yang dia bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan hadis qudsi tadi. Satu orang teringat nak buat baik, tak jadi baik, satu pahala. Kalau dia teringat nak buat baik, dia pergi buat baik, sama ada dia dapat 10, sama ada dia dapat 700, sama ada dia dapat berlipat-lipat kali ganda pahala. Allah saja yang tahu. Minimum 10 pahala untuk satu kebaikan. Kalau di atas dunia Allah bagi dia hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia teringat nak buat jahat, tak jadi buat, satu pahala. Teringat nak buat jahat, pergi buat jahat, satu dosa. Macam tu punya pemurah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ada manusia bila mati bangkit di padang mahsyar esok, timbang-timbang amalan dia seberat sayap nyamuk pun tak ada pahala yang dia bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa tuan-tuan? Hadis yang kita baca mula tadi. Nabi kata apa dalam hadis yang kita baca mula tadi? Nabi kata manusia ni macam-macam. Ada manusia, kata Nabi SAW, Allah jadikan dia ni mafatihal khair, jadi pencetus kepada kebaikan. Orang ni pahala jenuh. Sagi kitab kita nanti baca, kita nanti sebut satu orang yang dia menjadi mafatih, menjadi miftah, menjadi anak kunci kepada satu pahala yang duk generate pahala dekat dia sampai bila-bila. Orang macam ni Nabi kata apa? Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair. Untung orang yang di atas dunia dia menjadi pencetus, menjadi pemula, menjadi orang yang mula buka pintu kepada satu pintu kebaikan. Dia berpahala, orang yang ikut apa dia buat, dia lagi duk dapat pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat Nabi nama dia Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu anhu. Saya pergi umrah baru ni, singgah di Jordan, singgah makam dia ni. Makam Dirar bin Al-Azwar, satu sahabat yang nama kita tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Dirar ni siapa dia ni? Bila bah sampai turun dia kata kita ziarah satu sahabat. Nama dia Dirar bin Al-Azwar. Saya duk cari siapa dia ni, tak pernah jumpa dia ni. Kubur dia ada di Jordan. Lepas daripada Jordan Valley, lembah Jordan tu, jumpa kubur dia. Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu anhu. Kata dia, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu umdud yadak ubayya'ka 'ala al-islam. Qala Dirar ثم قلت تركت القلاح وعزف القيان والخمر وكر المحبر في غمره وحملي على المشركين القتال فيا ربي لا أغبنا صفقتي فقد بعت مالي وأهلي وابتلالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك يا ضرار، أو كما قال hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu anhu,
Dia kata aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirar. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan Nabi, dia kata umdud yadak. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, suamai tangan. Hulurkan tangan Tuan. Umdud yadak. Bentangkan tangan Tuan. Ubayya'ka 'alal Islam. Aku nak bai'ah. Aku nak janji taat setia, aku akan berjuang untuk Islam. Ni Dirar ni. Qala Dirar, summa qultu taraktul qidah. Di depan Nabi dia confess. Dia luah segala benda yang dia duk biasa buat sebelum ni. Dia luah habis segala jahat dia di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata taraktul qidah. Aku dah tinggal judi. Qidah ni tuan-tuan, dia asal dia makna dia macam bekas, macam mangkuk. Kan kita baca hadis Nabi nak wafat, waktu duduk dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata Nabi nampak lorat, nampak sakit sungguh dekat nak wafat ni. Nabi minta ayam. Dibawa mai ke depan Nabi satu qadah. Qadah ni maksud satu bekas, satu mangkuk, satu besen ayam. Nabi celup tangan dia dalam ayam tu, Nabi sapu di muka. Itu qadah asalnya. Dimaksudkan dalam hadis ni, al-qidah ni sejenis judi yang menggunakan bekas macam tu. Dia panggil qidah. Bila Dirar pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, suamai tangan. Aku nak berjanji kepada Tuan yang aku apa pun lepas ni aku kira untuk Islam. Dia kata dekat Nabi, taraktul qidah. Judi aku tinggal habis. Maknanya sebelum ni dia kaki judi. Aku tinggal dah judi ni. Wa azfal qiyan. Aku tinggal dah segala keseronokan menyanyi dan penyanyi. Azfa ni maksudnya music tu. Music tu dia panggil azf. Al-qiyan, qainat, apa penyanyi. Tuan-tuan, kita baca hadis apa? Nabi kata iza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Apabila umat aku buat 15 perkara ni, halal bala tu halal turun. Di antara 15 perkara tu Nabi kata apa? Wal qainat wal ma'azif wattukhizatil qainat wal ma'azif. Apabila umat menjadikan al-qainat, penyanyi-penyanyi wanita, wal ma'azif, dan juga alat-alat muzik dijadikan pujaan, dijadikan idola mereka, bala Tuhan nanti mai. Ini Dirar bin Al-Azwar bila dia pergi depan Nabi, dia habaq benda ni. Dia kata, ya Rasulullah, taraktul qidah. Judi semua aku tinggal dah. Wa azfal qiyan, aku tinggal dah ni segala ma'azif, segala muzik, al-qiyan, segala menyanyi-menyanyi semua, poco-poco ni semua tinggal habis. Dia kata, aku tak mau dah benda ni semua. Wal khamr, arak, aku tinggal dah. Dulu aku complete package ni semua. Aku ada judi, aku ada minum arak, aku berseronok, aku mabuk, dulu aku macam tu. Wa karril muhabbar fi ghamrah, kembalikan kepada aku baju perang aku. Dia kata, dulu dia duk perang di sebelah musuh Islam. Hari ni dia nak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mai balik, dia kata baju perang aku. Wa hamli 'alal musyrikin al-qitala. Dia kata bekalkan kepada aku benda-benda ni semua untuk aku berjuang melawan musuh. Dia kata, fa ya rabbi la ughbanan safqati. Dia kata, wahai Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak tertipu dengan habuan yang bakal aku dapat nanti. Aku tinggal benda-benda ni semua, aku pegang Islam, aku akan dapat pahala. Mudah-mudahan pahala ini tidak menipu aku. Dia kata, aku tak mau. Tuan-tuan, ramai tuan-tuan, orang merapu berubah jadi elok, merapu balik. Ramai. Bukan di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Merapu ni tak ada contoh punya merapu, tak tahu berubah.
Berubah ni sampai kita takut tengok. Berubah dia tu sampai kita jadi takut tengok. Lebih pada kita pula punya berubah. Tak lama Tuhan cabut balik benda tu. Patah balik. Dia teruk pada hak awal dulu lagi. Ada kes-kes macam ni ada. Pasal apa? Wallahu a'lam. Ada sebahagian tak boleh cari makan. Dia duk cari makan dengan cara tu. Bila dia tinggal benda tu, dia nak kepada Islam hak sungguh-sungguh ni, tak boleh cari makan. Nak belah anak bini tak ada duit. Akhirnya patah balik. Ada macam ni. Tu sebab kita bila tengok orang hak macam-macam ni berubah, tolong doa kat dia. Tolong doa dekat dia, minta, ya Allah ya Tuhanku, kekalkanlah Islam dan iman pada aku dan pada dia ni. Kita sendiri pun kena minta juga, ke dia pun minta juga. Pasal apa? Takut. Tak lama masa tinggal tu habis, tengok-tengok dia start balik, rambut terojan mai balik rambut tu. Pasal apa? Bila disiasat-siasat, suruh sudah miss. Pasal itulah punca cari makan dia. Wal'ayazubillah. Jadi Dirar bin Al-Azwar, dia pergi depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tinggal habis dah benda ni, mudah-mudahan pahala hak aku nak dapat ni tidak menipu aku. Dia kata, faqad bi'tu mali wa ahli ibtidalah. Dia kata, ya Rasulullah, aku jual harta keluarga aku dan sebagai ganti aku mengharapkan pahala dan keredaan Allah. Ni aku tinggal ni, segala dunia glamour aku ni aku tinggal habis, aku mengharapkan pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam ni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ghubinat sahqatuka ya Dirar. Nabi kata, wahai Dirar, apa yang hang hilang, dia sebut tadi, keseronokan dia, glamour dia, apa semua, apa yang hang hilang itu sama sekali tidak akan merugikan kamu. Nabi kata, pasal apa? Pasal hang dapat ni Islam dengan iman ni bukan boleh dinilai dengan harga apa pun di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab kita kena selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa Nabi. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah engkau bagi hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan bagilah kepada kami dari sisi engkau belah kesian. Kesianlah ke kami ni, dulu kami teruk, ni baru sedap. Kesianlah ke kami, jangan balik kami ke zaman tu. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha memberi. Tuhan boleh bagi hidayah, tidak ada orang lain boleh bagi. Dialah Tuhan yang maha memberi. Hidayah tu dia dah bagi ke kita, jangan dia gelincirkan kita daripada hidayah yang dia dah bagi. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 141. Muka surat 141, bab ma jaa fil akhal, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bercelak mata. Cerita kata Nabi SAW suka pakai celak di mata dia. Ketahuilah saudaraku, bercelak mata itu disuruh oleh syarak. Dia kata pakai celak ni agama suruh. Pasal apa? Pasal Nabi pakai. Dia nak abang yang tu. Kerana celak itu ada manfaatnya pada mata. Celak itu ada faedah, bukan saja pakai. Celak tidak sama dengan eyeshadow, kan? Saya piduk kias pula. Eyeshadow ni celak dia duk kata lagu tu. Itu pasal dia kata I pakai eyeshadow. Pasal apa? Pasal dia serupa macam celak. Dah. Eyeshadow itu lain. Itu tak boleh. Ini celak. Ini celak yang dipakai oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu bercelak mata. Nabi ni dia lagu tu sentiasa pakai celak mata. Ada baginya bekas celak itu, bahkan Nabi ada bekas celak lagi, menjadi hak dia, menjadi kepunyaan dia, bekas celak. Maka sayogia pula kita ikut seperti mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai faedah seperti yang disabdakannya. Biasalah dia kata benda hak Nabi buat kita boleh buat, bagus. Benda hak Nabi buat kita tahu kata benda tu menjadi amalan Nabi, sunnah Nabi, mana boleh buat, itu bagus, dia kata. Maka perbuatan Nabi SAW itu ada disebutkan dalam hadis seperti dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ar. Itu hadis dia. Maksud dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bercelak mata dengan celak yang bernama ismit. Itu satu jenis celak. Ismit, kalau baca dalam huraian panjang hadis ni, dia kata celak hak paling elok, celak yang kualitinya paling elok. Celak tu nama dia ismit, bukan ismet ulam raja. Nak lebih kurang. Ismit, alif sa mim dal, ismit. Ataupun kata Syekh Idris Al-Marbawi, celak ismit. Ismit itu ialah batu Sarawak, dia kata. Bercelak itu boleh palitkan 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Nabi pakai lagu tu. Dia ambil, dia sapu balik kanan 3 kali, dia sapu balik kiri 3 kali, macam tu. Kerana bercelak dengan ismit itu boleh menjelahkan ni bagi terang, boleh terangkan pemandangan mata. Itu yang kata faedah tu. Celak yang dibuat daripada ismit, dia kata kalau sapu di biji mata, dia nanti masuk dalam mata, tak tahu apa benda. Yang ni sains kena pergi buat kajian, sains kena pergi buat kajian tentang benda ni. Macam yang berbahagia Dr. Daniel kita rajin duk tulis buku apa, duk cerita pasal sains dan Islam apa semua, itu kajian. Itu kajian. Bila baca hadis kata kita bila minum air ni tak mau duk menapai. Ada hadis larang bila kita minum air tak mau duk menapai, duk lepas karbon dioksida masuk di dalam air ni. Nabi kata tak usah buat macam tu. Nabi tak terang lanjut. Sains kena pergi buat kajian. Apa hal karbon dioksida ni, apa tindak balas dia dengan air H2O. Air ni H2O yang kita dah release keluar tu karbon dioksida. Dua benda ni bila bertemu dia nak jadi apa? Itu kajian kita buat. Nabi tidak buka makmal sains untuk terang benda ni. Tapi apa yang ada dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi itu sudah barang pasti tidak akan bercanggah dengan sains. Itu hebatnya yang kata Islam ni. Dan itu menjadi punca kepada sudah berapa ramai cendekiawan intelektual bukan Islam masuk Islam. Mereka study pasal Quran, mereka study pasal hadis Nabi, dan mereka adalah orang yang ahli di dalam bidang tu. Dia ahli dalam biologi, dia kaji ayat Quran yang cerita tentang cap jari tangan manusia. Bila dia kaji, dia kata biar betul apa yang Quran kata ni. Dia kaji lagi dengan niat mula dia nak condemn apa yang Quran kata. Tapi akhirnya dia menemui kebenaran, dan akhirnya dia tak boleh nak tipu diri dia, dan akhirnya hidayah mai kat dia, dan akhirnya dia jadi orang Islam. Kan kita baca cerita Dr. Maurice Bucaille Perancis ni, begitu jadinya. Orang macam ni bila dia masuk Islam, dia masuk Islam dengan ilmu. Kerana dia meyakini kebenaran Islam ini yang ada dalam Quran, dalam hadis ni, dari sudut ilmu yang dia belajar. Bila dia masuk Islam, jangan siapa nak main goyang dia. Keyakinan dia cukup mantap, cukup konkret. Berbeza dengan kita, Islam kita ni, Islam kita tak pernah minta
atau beranak mai jadi Islam. Jadi kita rasa kita tak berapa nak menilai Islam yang Allah bagi dekat kita. Tuan-tuan, di Mahkamah Syariah Tinggi Pulau Pinang dalam duk tunggu dua beradik nak minta keluar, nak minta keluar Islam. Pulau Pinang, dua beradik duk minta nak keluar Islam. Pasal apa pergi jadi macam ni, tuan-tuan? Pasal apa? Sayang. Di waktu, di ketika, di masa orang bukan Islam yang terpelajar boleh tinggal kepercayaan dia mai kepada Islam kerana ilmu yang ada dekat dia, di ketika yang sama ni hak beranak Islam ni nak tinggal agama dia. Alangkah malangnya mereka ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hadis yang kita baca ni nak kena ada satu kajian, apa hal dengan celak ismit ini, sehingga kan Nabi SAW kata siapa duk pakai dia, selain daripada dia dapat pahala ikut sunnah Nabi, dia dapat lagi satu apa dia? Mencerahkan pandangan mata, dia kata. Dan dia kata menumbuhkan bulu mata. Bahkan dia jadi baja bagi bulu mata naik lebat. Tak gaduh piduk pakai apa? Maskara apa? Punya duk bubuh sampai jadi macam biji muktan mata tu. Bukan. Pakai celak ni Nabi SAW sebut, dia kata wayun bitu sya'ar, dan menumbuhkan bulu mata, dia kata begitu. Baik, kata At-Tirmizi, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Nabi SAW, bahawasanya sabda Nabi, lazimkanlah oleh sekalian kamu bercelak dengan ismit itu. Dalam satu hadis lagi dia kata iktahilu alaikum bil ismit. Itu dalam satu hadis riwayat lain, alaikum bil ismit, maka hendaklah kamu pakai celak mata ismit ini, kerana ia memberi cerah akan mata dan menumbuhkan bulu pada pelupuk mata. Dan kata Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW ada baginya bekas celak Nabi ni, sampai hari wafat dia ada duk simpan satu bekas celak mata, kepunyaan Nabi SAW. Dan bercelak Nabi SAW dengan dia pada tiap-tiap malam. Nabi pakai nak tidur, Nabi pakai celak mata. Begitu. Dia kata 3 kali dipalitnya sebelah kanan dan 3 kali dipalitnya sebelah kiri. Katanya, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Ibni Umar, dan bermula hadis ini hasan lagi gharib. Tajuk baru dia kata bab fi nahyi an istimali as-samma wa ihtiba'i fi thawbil wahid. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah ataupun larangan selimut yang gulung badan di dalamnya. Ini yang kita duduk gazet 2 bulan dah tak boleh nak baca ni, malam ni dia baru nak baca. Tegah duduk dalam satu kain gebak ataupun kain selimut, kira lagu macam tepung bungkus lagu tu ya, dalam tu tak ada pakaian apa, satu seluang apa pun tak ada. Kod nak ada satu seluang Superboy pun tak apa dah, seluang Superboy pun tak ada, seluang Superman pun tak ada, apa pun tak ada, tepung bungkus tu aja dengan kain selimut tu aja. Ni tajuk malam ni. Dia kata dan juga ditegah duduk ihtibak di dalam kain sehelai. Ihtibak ni duduk apa? Duduk di atas lantai ni, berdiri lutut naik 2 macam tu. Lepas tu peluk lutut, lalu tu buh dagu atas lutut. Tu dia panggil al-ihtibak dalam bahasa Arab. Ataupun dia kata duduk muhtabi, dia kata. Kan? Dalam hadis kata Nabi SAW, sahabat kata dia tidak pernah tengok Nabi nampak sangat khusyuk, melainkan dia kata lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi duduk di dataran Kaabah tu, Nabi duduk ihtibak. Nabi duduk, angkat lutut naik 2 lagu tu, Nabi peluk lutut dia, mata Nabi duduk tengok Kaabah tu. Keadaan Nabi tu dilihat oleh sahabat sangat khusyuk. Itu duduk ihtibak ataupun duduk muhtabi. Dan duduk itu dilarang ketika khutbah. Waktu khutbah kalau duduk lagu tu makruh, ada larangan dia. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan lain duduk macam tu tidak dilarang. Bahkan Nabi SAW ada duduk begitu. Baik, so yang dilarang ni apa dia? Dia kata duduk
tidur bungkus dengan kain gebang ataupun kain selimut, dalam lagu tak ada apa. Ataupun yang kedua, duduk macam tu, duduk berdiri lutut, duduk peluk lutut tu, pakai kain pelikat selai aja lagu tu ya, tutup lagu tu. Macam dulu, minta maaf lah. Dulu kan, dulu lah tak ada dah. Dulu orang-orang laut, orang-orang duduk tepi pantai, dia nak pergi tambah pelaburan di tepi pantai. Inilah kedudukan dia. Satu kain pelikat ya, dia turun pergi, dia beralih kiri, beralih kanan, dia kata line clear. So satu kain pelikat dia bubuh bagi nampak kepala macam penyu bertelur tu saja, maka dia pun bertelur di situ. Siapa pula nak pi atas niat yang sama, tak, masa tu tak cerah lagi. Ni subuh ni gelak-gelak lagu nak cerah tak cerah tu, kalau tak hati-hati terpijaklah pesaka kawan ni, kan? Ini dilarang oleh agama. Bukan larang pi tambah pelaburan tu dah, larang tu pi selai kain saja tu turun pi tu dilarang. Dia kata duduk berangkung di dalam sehelai kain. Ketahuilah saudaraku, dia kata dua macam rupa kelakuan menggunakan pakaian yang ditegah syarak. Yang pertamanya istimalus samma, iaitu berselimut dengan selai kain seperti kain gebang, dia kata, dan tiada atas badannya apa pakaian pun selain daripada gebang itu. Nah, abang kata koboi lagu tu aja, kan? Dia kata itu ditegah, iaitu digulungkan gebang itu ke badan dia dengan tangan sebelah sampai ke bahu. Nak abang ni nak kata selimut ni, selimut habis satu badan ni, dan tinggal sebelah tidak bergulung sama. Duk dalam kain gebang tu, sama ada dua-dua tangan duk dalam selimut, ataupun satu tangan duk luar selimut, satu lagi duk dalam selimut. Dia kata itu keadaannya. Baik, dia kata ataupun digulungkan gebang ke badannya sekali dengan dua-dua belah tangan duk dalam kain selimut itu, maka tiada sesuatu keluar daripada golongan itu. Duk bungkus dalam kain selimut, dia saja duduk dalam tu. Tak boleh, dia kata begitu. Maka kelakuan yang demikian itu ditegah oleh agama. Bermula dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an libsataini. Satu as-samma, dia kata. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada dua jenis pakaian. Libsataini, libas ni makna pakaian. Kan kita abang itu ni, tu yang orang putih buat seluar, dia nama Levi's. Levi's tu asal bahasa Arab libas. Melayu dia sepak takraw, dia libas juga. Nanti libas Melayu, libas Arab pakaian, libas orang putih seluar jin. Tiga bangsa pakai satu nama tu. Baik, so dia kata ada dua jenis pakaian libsataini yang ditegah, iaitu yang pertamanya gulung badan dalam satu kain gebang, satu kain selimut, seperti yang disebut keterangannya di atas tadi. Yang tu tak boleh. Baik, menggulung semua badan dengan umpama gebang, itu ditegah oleh syarak, tak boleh. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah berkata ulama, jika menggulung semua badan dengan kain gebang itu sehingga tidak ada apa satu keluar daripada tangannya, maka itu makruh. Gulung semua sekali sampai dua-dua tangan semua ditutup, makruh, dia kata. Kerana apabila datang masa mau menggunakan tangan, maka sudahlah payah mengeluarkannya. Bila dia main terkejut tergempak nak guna tangan duk dalam kain selimut, jadi payah. Entah kan datang nyamuk gigit ataupun tebuan tanah datang sengat. Contoh dia buat contoh ni, duk bungkus dalam kain selimut lagu tu, tebuan nak main ketit, dengan dia nak bawa keluar tangan, dia kata payah. Jadi dia kata buat apa lah kita pergi buat benda nak bagi payah ke kita sendiri. Begitu. Maka bagaimana mau menggunakan tangan dengan cepat kalau dua-dua tangan duk dalam kain selimut? Ataupun jika digulung gebang itu ke badan, kemudian diangkat sebelah naik ke bahu dan sebelah tangan keluar, maka badan semua bertelanjang di dalam gebang itu, maka haram yang demikian itu memakainya. Kalau sampai tak ada apa duduk dalam tu, itu haram. Tuan-tuan, lebih-lebih lah ni zaman tsunami ni. Lagilah pula pukul 3 pagi kita istimalus samma.
Kita duduk tidur lagu koboi dalam kain selimut selai saja. Tahu-tahu dia main bergoyang. Dia main tsunami. Bila terkejut ni tuan-tuan, dia lari turun tu, dia terlupa. Turun tu lagu macam duk jual aiskrim lagu tu aja. Tak kekacau tu. Ini yang agama tak bagi ni. Pasal bila dia main terkejut tergempang, dia tak teringat lah. Tuan-tuan tak baca ni cerita tsunami hak latest punya baru ni. Hak duduk hotel di Medan tu. Hak duduk hotel tu, turun ni tak sedang pakai kentola saja. Tak apalah ada kentola. Kalau dia istimalus somak di atas tu, turun tak ada apa. Orang pakai duduk tengok dia duduk tengok hotel. Dia duduk tengok hotel, duduk teringat beg tak ada ambil, ni wallet tak ada ambil, ni apa handphone tak ada ambil apa, dia duduk tengok sana. Orang semua duduk tengok dia. Istimalus somak. Ini yang semak ni. Ini yang agama tak bagi. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi, zaman dia 60 tahun dulu tak ada tsunami zaman tu. So dia tak buat contoh tsunami. Dia buat contoh kata tebuan nak ketit. Kita dengar pun contoh macam tak apa kena. Kan? Contoh hak lebih kena zaman lah ni, contoh tsunami. Tak usah kata tsunami lah. Rumah terbakar. Wal'iyazubillah. Rumah terbakar. Tahu-tahu orang duk royak api. Kita pun dengar cepuih lompat turun. Istimalus somak. Kacau lah. Daripada awal agama pesan tak sah dia buat kelaku huduh macam tu. Pasal apa? Takut saat lagi dia pergi jadi kecemasan apa-apa, jadi masalah ke kita semua. Baik, begitu. Dia kata, dan terbukalah segala aurat dengan sebab yang demikian itu tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, wa an yahtabi ar-rajul bi thawbihi laisa ala farjihi minhu syai'. Ini dia nak abangnya. Dan bahawasanya dia kata duduk menyerangkung satu laki-laki dengan pakaiannya, tiada atas kemaluannya daripada sesuatu. Kain pelekat selai aja, pergi duduk kira duduk tarik kain pelekat tu, selimut nampak kepala aja keluar. Kemungkinan dia apa? Dia kata kemungkinan dia kawan nak duduk depan tu duduk tengok benda lain. Bila kain tu dia buat selum pergi sampai nampak kepala saja, duk pacak lutut naik lagu tu, buah rambai lah. Buah rambai lah. Nu kawah duk betul depan sana nu duk tengok. Allah, dia kata Pak Haji ni tak senonoh sungguh dah. Dia tak sedang pasal dia duk jaga atas. Pertahanan dia di atas. Bawah musuh sudah nampak. Ini yang dia bagi tahu. Dia kata ni, yang kata ni apa dia? Dia kata dia ni dia kata tiada atas kemaluannya daripada sesuatu. Tak tutup, pasal tak ada apa dalam. Dia rasa dia duk tutup, tapi bawah orang duk tengok. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan Ibni Umar dan Aisyah dan Abi Sa'id dan Jabir dan Abi Umamah. Banyak sahabat riwayat hadis yang sama melarang dua benda ni. Satu apa dia? Selimut dalam keadaan dalam tak ada apa, ataupun pakai kain pelekat, pakai sampai di atas ni, waktu duduk pacak lutut, orang boleh nampak benda yang tak patut dilihat oleh sesiapa. Begitu. Baik, katanya lagi bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Masalah duduk menyerangkung yang haram, iaitu duduk seperti ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu duduk menyerangkung di dalam kain selai. Misalnya satu orang yang memakai kain pelekat ataupun baju kurung panjang, pakai jubah cantik dah, tapi dalam tak ada apa. Ini tak senonoh betul. Jangan duk main masjid malam ni dia buat lagu ni. Jubah ni jubah lah, dalam modok ada juga lah pertahanan lain. Dia kira jubah tu aja selai. Oh kacau tuan-tuan, kita nak bayang pun takut. Kawah hak semayang belakang ni, tuan-tuan cerita panjang tu, tak elok lagu tu. Tak elok, jangan duk buat kelaku macam ni. So ni dia beritahu, dia kata satu orang yang pakai kain pelekat saja ataupun pakai baju kurung panjang, maksudnya kamis jubah ni saja, dan tiada memakai celana dari dalamnya, seluar apa pun tak ada. Dia kata tiba-tiba dudukkan pungkur, dia tulis di sini pawonga kat wara. Kan ni pasal Syekh Idris Al-Marbawi ni orang utara, jadi bahasa dia tu bahasa utara. Kita orang Penang ni dengar, maka didudukkan pungkong sedap kita dengar.
Tapi orang KL dengar, apa pungkur pula kata begitu. Kan? Ini bahasa dia orang utara. Jadi kita kena respect dia. Kan? Dia kata tiba-tiba dudukkan pungkurnya di atas bumi. Serta mendirikan dua lututnya di dalam kain pelekat itu. Dan boleh meletakkan dagunya ataupun dua lengannya di atas dua lututnya. Maka duduk yang demikian itu, jikalau terbuka sedikit auratnya, jadi haram. Kain pelikat, dia buh sampai tang ni. Hak nak terbuka tang mana? Itu ya soalan dia. Atas tak terbuka lah, pasal dia selimut macam tu. Bawah nanti buka. Maka terbuka aurat itu haram. Kerana selalu orang yang duduk begitu, jadi menyungguh dia. Nampak kemaluannya daripada hadapan jika tidak memakai seluar. Jadi depan tu mereka kata free show, mereka kata kita dapat hari ni kan, hak nak tengok, hak tak mau tengok leceh. Adapun jika ada memakai celana, kalau ada pakai seluar, terpelihara ia daripada itu. Kalau pakai seluar, walaupun pakai seluar pendek, pakai jubah tapi dalam seluar pendek, at least adalah satu protection, dia panggil pertahanan tu. Baik, jika duduk seperti yang demikian itu sekalipun, kalau dia duduk macam tu pun tapi ada seluar pendek, at least ada satu pertahanan, dia kata. Dan itulah yang menyebabkan datang haramnya. Baik, kemudian tajuk fi muwasalati sya'ar, itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan memakai cemara, yakni menambah rambut lain. Kita dah baca di Masjid Jelutong yang ni, cerita tentang larangan pakai rambut palsu. Ataupun bagi mahkamah dulu. Mahkamah dulu hakim pakai rambut Princess Light tu. Dia panggil wig. Dia panggil wig, W-I-G, wig. Wig tu haram. Dan kita dah cerita dah di Masjid Jelutong hari tu. Orang yang jadi mafatih lil khair, menjadi pencetus kepada kebaikan dalam tajuk ni, siapa dia? Hakim Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani. Saya ingat tahun berapa dulu, tahun 70-an ke 80-an macam tu dulu. Saya dulu mengaji sekolah lagi masa tu. Masa tu yang Arif Tan Sri Hashim Yub Sani ni, dia jadi hakim mahkamah tinggi ke apa ke masa tu. Dia hakim yang pertama di Malaysia ni tak mau pakai wig tu. Dulu semua hakim pakai wig rambut Princess Light tu. Dia tak mau. Mungkin dia zaman tu dia duk pergi mengaji, dia jumpa hadis ni dan dia tak mau buat benda tu. Dia menjadi pencetus, menjadi pemula kepada kebaikan. Sebab apa? Sebab pakai wig itu haram. Sekali kita nanti baca apa hadis dia yang kata benda tu haram. Sekian lama semua hakim pakai, mai tang dia tahu pakai, dan dia ubah daripada pakai wig tu, hakim pakai tu. Kalau hakim mahkamah tinggi dia pakai lagi panjang. Kalau hakim mahkamah ni pakai pendek. Lagu tu. Dia ubah daripada wig dia pakai songkok. Jadi satu kejutan pada masa tu dalam institusi kehakiman Malaysia, satu kejutan. Pasal apa? Pasal mahkamah kita exactly duplicate British punya sistem. Dia duplicate sampai hakim, sampai pakaian hakim, sampai bahasa yang digunakan di mahkamah, sebutan yang disebut di dalam mahkamah, semua duplicate daripada sistem undang-undang British. Jadi sudah sewajarnya dibuat pindaan. Macam kita kata budak-budak pengakap di sekolah kan, bila tabik 3 jari. 3 jari ni pasal apa? Pasal apa 3 jari? Pasal scout ni Lord Baden-Powell, orang yang introduce scouting ni. Dia orang Kristian. So 3 dengan Kristian ni cantik lah. Kan? Dia dengan Trinity dia ni. So bila dia buat scout, dia perkenalkan tabik 3 jari. Islam, orang Islam di Malaysia tidak salah kalau nak aktif di dalam pasukan scout. Tidak salah. Tapi modify lah tang mana patut modify. Instead of tabik 3 ni, kita buat tabik macam tu kah? Macam mana polis tabik tu 5 jari.
nak polis ke, nak buat lagu askar, lagu tu ke, macam mana ke, tak apa, lagu mana pun tak apa. Tapi tak usahlah 3. Pasal apa? Takut sekali lagi kok menyerupai fahaman mereka. Takut yang tu. Pindaan itu tidak bawa apa-apa. Kalau kita faham, kalau kita reti, kalau kita, bagus dibuat pindaan itu. Maka Tan Sri Hashim Yub Abdullah Sani, dia pindah. So 2 benda yang dia pindah pada masa tu. Yang pertama apa dia? Wig ganti dengan songkok. Sampai hakim yang bukan Islam pun pakai songkok hari ni. Okey, dia dapat pahala pasal dia ubah benda tu daripada benda yang dilarang oleh agama kepada benda yang baik. Dia dapat pahala. Dan selagi mana sistem kehakiman yang duk ada ni duk buat macam tu, selagi tu dia duk generate pahala untuk Tan Sri Hashim Yub Sani. Beruntung dia. Ni yang Nabi kata dalam hadis yang kita baca muqaddimah tadi, Nabi kata apa? Fatuba liman, maka beruntunglah kepada orang mafatihal khair, yang memulakan, buka anak kunci kepada kebaikan. Beruntung dia. Nah, so Tan Sri Hashim Yub Sani yang kedua dia ubah apa? Panggilan dalam mahkamah. Dulu lawyer ataupun apa pegawai pendakwa ke apa ke address hakim sebagai my lord dulu. My lord ni maksud dia apa? Kalau translation Quran, my lord tu refer kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh my lord. Dia ubah. Tak mau panggil my lord, panggil yang arif. Yang arif. Dan alhamdulillah perubahan yang dicadangkan oleh dia diterima. Dan sampai hari ni orang duk pakai lagu tu, sampai hari ni dia dapat pahala insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, membuat perubahan kepada kebaikan itu disuruh. Tapi nak kena kuat lah. Nak kena kuat. Pasal apa? Pasal belum tahu kita buat tu orang boleh terima ke tak. Kalau orang tak boleh terima, kena kita. Maka orang yang mempunyai jiwa yang kuat, dia boleh memimpin perubahan ini. Perubahan daripada tak baik kepada yang baik. Daripada yang dilarang Allah kepada yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjaya buat benda ni. Kan? Pasal apa? Pasal hadis riwayat daripada Muawiyah radhiyallahu an. Kata dia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an hazihi al-qussah. Kata Muawiyah, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pakai qussah, pakai wig ataupun pakai rambut palsu. Muawiyah kata aku dengar, telinga aku dengar Nabi terang-terang larang tidak boleh pakai rambut palsu, wig tak boleh pakai. Wa yaqul, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma halakat banu Israel hina takhazaha nisa'uhum. Nabi kata sesungguhnya di antara punca kebinasaan Bani Israel ialah apabila orang-orang perempuan daripada kalangan Bani Israel duk start pakai rambut palsu. Allah marah di antara sebab kebinasaan Bani Israel. Nabi kata, dan hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Tak boleh. Tuan-tuan, kalau rambut palsu orang perempuan pun tak boleh pakai. Hadis ni kata apa? Bani Israel, orang perempuan Bani Israel pakai, Tuhan marah. Di antara sebab mereka dibinasakan adalah sebab tu. Kalau orang perempuan pun tak boleh pakai rambut palsu, bolehkah orang laki-laki pergi berlakon jadi pondan, pergi duk pakai rambut palsu? Lagi tak boleh. Hari ni kita dihidangkan, kita dijamu dalam TV ni, pak-pak lawak ada dalam TV ni semua. Jantan pergi duk pakai lagu perempuan tu, sudahlah pakai perempuan itu salah. Pergi duk bubuh rambut palsu nak pergi jadi perempuan, lagi salah. Tak ditegur. Tak ditegur. Benda ni wajib ditegur supaya kesalahan itu dapat dihentikan. Ini tajuk yang kita sebenarnya dah baca di Masjid Jelutong dulu. Okay? Dan lagi satu dia kata apa? An Ibn Abbas qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihat birrijal minan nisa wal mutashabbihina bin nisa minar rijal. Hak ni hak last kuliah di Jelutong hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan nak jadi orang jantan, tomboy.
Dan Nabi SAW melaknat orang jantan nak jadi perempuan pondan, baik tomboy baik pondan, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi SAW. So itu tajuk, saya ingat tak payah baca, pasal kita dah baca di Jelutong dan tuan-tuan pun dah faham benda tu. Tuan-tuan buka muka sebelah bawah, perenggan yang second last, yang tu kita baca, pasal ada satu benda yang kita nak kena tahu. Muka surat sebelah, perenggan dua daripada bawah. Masalah dia kata memakai rambut palsu dengan rambut yang bukan daripada anak Adam. Kalau rambut palsu tu dibuat daripada rambut manusia, terang tak boleh. Baik, now rambut palsu tapi bukan dibuat daripada rambut manusia, dia buat pada benda lain. Benda lain tu apa? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dan jika ditaruh rambut palsu itu dengan rambut lain daripada rambut anak Adam, rambut palsu tu dibuat tak pakai rambut manusia, tapi dia pakai bulu kambing ke, dia pakai bulu apa ke, dia pakai bulu lain daripada rambut anak Adam, maka padanya tafsir. Dia kata ada beza pendapat, ada detail pendapat daripada kalangan ulama, iaitu jika ada ia rambut najis, iaitu rambut bangkai ataupun rambut barang yang tidak dimakan dagingnya, dan apabila bercerai daripada binatang itu pada masa hidupnya, maka ia itu haram juga. Yang kita nak buat contoh ni apa? Dia kata bulu tu sama ada bulu bangkai tak boleh pakai, satu, ataupun bulu menatang yang kita tak makan daging dia. Contohnya apa? Bulu kucing. Kucing adalah menatang yang kita tak makan daging dia. Menatang yang kita tak makan daging dia ni, kalau bulu dia tercabut daripada badan dia semasa dia masih hidup, bulu tu menjadi najis. Yang saya nak bawa hanya apa dia? Kita duduk semayang, kucing main di kaki kita, bulu kucing tu lekat di kain kita. Bulu kucing tu terkeluar daripada badan dia, lekat di kain kita. Apa hukum bulu tu? Najis. Ni hak kita baca ni. Pasal apa? Pasal dia adalah bulu daripada binatang yang kita tak makan daging dia, kucing lah. Dan bulu tu tercerai ketika menatang tu masih hidup. Kucing tadi lah, dia duk main di kaki kita, duk serendeh, duk apa, bulu kucing tu lekat di kain semayang kita. Kita pada ketika itu, kata Imam Nawawi, sudah dianggap memikul najis, dan semayang kita tidak sah. Jadi kepada peminat-peminat kucing, hati-hati tentang benda ni. Peminat-peminat kucing ni hati-hati dengan benda ni. Yang kadang-kadang kita ni, anak-anak kita ni dia suka dengan kucing ni, dia bergomel, dia main dengan kucing ni, dia apalah apa. Bulu kucing ni dalam rumah kita everywhere. Dekat sofa ada, dekat kapet ada, dekat sampai kat sejadah kita nak pakai buat semayang ada. Kadang-kadang orang perempuan kita kain baju daripada jemuk tu, kutip main duk lungguk tu, kucing main duk rolling dalam kain tu. Kain tu sekali kita pakai semayang, bulu kucing ada duk lekat di kain tu. Itu juga menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Pasal apa? Ada bulu kucing terlekat di pakaian sembahyang kita. Ini kata Imam Nawawi, dia bagi remark di situ, dia bagi satu benda yang dia highlight di situ, supaya kita ni tak jadi orang yang buat ibadat tiba-tiba pi sana kosong. Pasal apa? Pasal ibadat kita tidak comply dengan yang dikehendaki oleh syarak. Itu nak kena jaga. Nah, baik. Tuan-tuan tengok sebelah tu. Sebelah tu dia sambung lagi, yang kita baca dah di Masjid Jelutong tu, dia kata juga dilarang dalam hadis itu ialah orang yang tattoo badan. Orang yang tattoo badan dia. Dia pergi buat bentuk gambar burung merak, gambar perempuan apalah, pergi buat gambar ulang dan sebagainya. Tattoo badan ini dilarang oleh agama. Bahkan dia kata apa? Tattoo badan ni kalau dibuat semasa dia jahil, tak erti agama. Bila satu masa esok dia ditakdirkan reti agama, benda tu dah ada di badan dia, buat masa jahil. Dia kata apa di sini? Dia kata wajib dihilangkan
selagi mana tidak membawa kepada kemudaratan. Kalau boleh bagi hilang, kena bagi hilang. Tapi kalau nak bagi hilang tattoo tu boleh membawa kepada hilang nyawa misalnya, ketika itu dimaafkan, tetapi hidup dalam berdosa. Nampak tuan ni budak-budak muda kita hari ni kadang-kadang lah sakit kepala duk fikir pasal depa ni. Sakit kepala. Duk naik motor, duk merempit depan ni, baru ni dalam TV3 duk tunjuk ni, duk minta litar khas untuk depa nak naik motor ni. Konon-kononnya yang depa duk merempit ni pasal tak ada tempat khas. Kalau ada tempat khas depa tak rempit atas jalan. Tuan-tuan percaya ke? Kononnya hak duk rempit ni pasal tak ada tempat khas. Kalau kerajaan buat tempat khas, tak ada lah masalah rempit ni. Tuan-tuan percaya ke? Buat tempat dia rempit, dia pergi lah seminggu dua dia pergi, lepas tu atas jalan juga dia mau. Pasal apa? Lebih mencabar. Pasal sini ada roadblock polis, dia boleh duk rempuh polis tadi, dia syok yang tu. Ni sakit jiwa ni. Dan malanglah bagi kita kalau anak kita pergi duk ada dalam geng ni. Wallahiyazubillah. Malang tuan-tuan, cukup malang. Cukup malang. Ni duk naik motor atas highway ni, duk naik motor ni Superman. Kaki duk lunjung belakang ni. Dia tu duk straight lagu tu. Tuan-tuan, pergi tahan tengok anak siapa? Anak orang kita. Anak orang kita. Nak jumpa anak orang lain tak ada tuan-tuan. Tak ada. Haduk pergi buat benda yang merugikan diri, merugikan masa depan, menyusahkan hati ibu bapa ni, orang kita. Awak jadi macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hak pergi duk ni yang kata vandalism, hak pergi duk pejahanam segala kemudahan awam ni. Siapa dia? Kebanyakan budak kita. Pergi sekolah tak mau mengaji, dia pergi duk rembuk apa dalam bilik air nak pergi rembuk cermin muka bagi pecah, kepala pancung dia tendang bagi tercabut. Hak nak susah tak boleh masuk berak, siapa dia? Dia lah. Hak sat lagi masuk pancung, sat lagi sakit perut, nak basuh tak boleh nak basuh ni, siapa dia? Dia juga. Yang sekolah asrama pergi duk belajar kungfu tendang pintu bilik air bagi relai ni, siapa dia? Budak kita. Kadang-kadang tuan-tuan cakap benda ni boleh tak baca kitab. Ni kalau cakap benda ni kekecewaan kita ni. Pasal apa anak bangsa kita duk jadi lagu tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang ya Allah duk minta dekat Tuhan, ya Allah bagilah petunjuk kepada semua budak-budak ni. Janganlah jadi macam ni. Belum bercakap soal pergi jadi penagih dada, belum bercakap duk kena sembung ayam di pusat serenti, belum bercakap benda tu lagi. Ni baru bercakap aduk naik motor derai, aduk tendang kemudahan awam bagi rosak, telefon dia duk pergi rentak wire bagi putui, pergi dekat-dekat nak raya dalam bulan puasa, orang duk puasa, orang duk tarawih, dia pergi duk lepas meracun dalam public phone. Pergi duk perosok kabat, masuk dalam public phone tu cucuh bagi jahanam. Seronok. Apa benda yang dia dapat pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah benda yang agama duk pesan tak mau bagi jadi. Melarat pi sampai tattoo badan. Pasal apa? Nak tunjuk ke gangsterism dia tu. Pi berkawan dengan orang bukan Islam, hak tattoo ni banyak orang bukan Islam. Dia pi berkawan dengan depa, dia pun tattoo badan. Sampai bila nak duduk dalam jahil ni tuan-tuan? Habis-habis tak ada dia main umur 60 esok, dia pun nak kena tengok juga masjid siapa tu imam. Umur 60 nak kena tengok juga masjid ni siapa tu imam. Baru duk main baru duk dengar tajuk ni, dia tak main seram sejuk. Buka baju duk tengok, ada dalam dia kata ni aku, dia kata. Tuan-tuan, bila duk main pula tajuk ni, dia duk baca pula tempat kena cacah ni, kena tattoo itu jadi najis dia kata. Tempat yang bertattoo tu itu dia anggap najis oleh agama. Maka hukumnya ada tafsir, iaitu jika boleh dihilangkan bekas hitam tattoo itu dengan ubat, maka wajib diubat sampai hilang. Kalau boleh duk tonyoh ke lorong keluar, tonyoh ke lorong. Kalau hang duk tonyoh ke lorong tak mau keluar, kena duk tuang asid, tuanglah kalau tak mati.
Pokok pangkalnya bagi hilang, dia kata benda tu. Dan jika tiada boleh dihilangkan dia melainkan dengan melukainya. Tak boleh dah tonyoh tak keluar, buat macam-macam, mula start dengan minyak nyok tak keluar, ambil kelorong tak keluar, ambil apa sapu tak keluar. Melainkan doktor kata apa? Pi jumpa pakar plastik surgery. Dia kata yang ni satu saja boleh, kita kena slice keluar, cedok keluar isi itu, ambil bahagian lain mai tampung. Kalau sekiranya boleh dibuat begitu untuk nak hilang dan tidak membahayakan nyawa, kena buat. Apakah hal nu hak mola itu seronok-seronok buat tu, tiba-tiba mai umur 60 tahu nak kena pergi buat macam tu. Alangkah baiknya kalau daripada awal jadi orang baik. Nampak tuan-tuan? Maka ada tafsir padanya pula, iaitu jika takutkan binasa daripadanya ataupun hilang satu anggota. Kalau dia tattoo di lengan ni, pergi jumpa doktor hak baru belajar, dia tak apa nak cakap elok, dia tengok-tengok dia kata kena kerat orang ni, dia kata. Kawan tak mengaji tak apa nak ni lagi, yang baru. Dia kata ni tak boleh ni, dia kata bukan boleh ni, saya tahu nak kerat orang ni, dia kata. Dia kata kalaulah nak buat tu sampai menyebabkan hilang satu anggota ataupun tidak boleh digunakan anggota yang terpotong itu, ataupun jadi cacat yang keji pada anggota zahir. Cacat keji lah, potong pergi jadi timun, tak ada tangan dah ni. Dia kata nescaya tiada wajib menghilangkan ia. Kalau sampai tahap tu, sampai tahap nak kena potong tangan sepuntung buang, sampai ke tahap kira nak kena korek buang ni sampai jantung kena buh lantalam dulu duk repair tempat, kalau kata sampai nak jadi lagu tu, maka apabila zahir nampak adanya berkekalan asasnya, nescaya berdosa ia. Kalau dah sampai nak jadi lagu tu, tak apalah, tak payah buat, tapi dia dalam berdosa seumur hidup dia. Tuan-tuan, apa punya malang kesilapan zaman muda membawa sesalan di hari tua. Kesilapan masa muda membawa sesai yang tak sudah di hari tua. Dan jika tiada berkurangan hilangnya dengan ubat atau sebagian tersebut itu, nescaya lazim atasnya menghilangkan juga, dan bernamalah ia derhaka kepada Allah. Selagi mana dia tak boleh nak hilangkan benda tu, dia berdosa kepada Allah, melainkan dia taubat dengan taubat nasuha. Kalau Allah nak terima, itu habuan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata fi rukub al-mayasir, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan naik duduk di atas rengka ataupun pelana sutera. Ni dulu orang naik unta, orang naik kuda, orang naik kaldeh. Hak dua lapik di atas tu dia panggil mayasir. Tu pelapik. Pelapik tu mayasir. Mayasir ni pelapik yang dibuat daripada kain sutera tu. Boleh tak boleh kita guna pelapik kain tu kain sutera? La kereta lah. Kereta kita sayang dia punya cushion, kita ambil satu pelapik buh di situ. Pasal apa? Pasal nak jaga cushion tu. Takut lagi budak-budak naik makan aiskrim tumpah kotong, nak cover dengan satu pelapik. Boleh tak boleh pelapik itu kain yang dibuat daripada sutera? Itu tajuk dia. Boleh tak boleh? Pakai kita tahu kita tak boleh. Ni nak buat pelapik, boleh ke tak boleh? Ketahuilah saudaraku, naik kuda atau naik gajah atau naik unta tak dapat tidak dengan rengka ataupun sesila. Dia kata kena buh pelapik. Macam kuda dia buh pelana. Pelana tu boleh tak boleh? Maka orang ajam maksudnya orang bukan Arab, bukan orang bagai ajam. Orang ajam maksudnya orang yang bukan Arab, selalu memperbuat lapik pelana kuda dan lainnya daripada sutera. Dia kata Arab tak buat benda ni, tapi orang yang bukan Arab ni dia cukup syok. Dia nak masuk juga sutera dalam. Tai dia nak kena sutera sikit, baju dia buah tangkola ni buah sutera sikit. Dia kata dah baju no baju bukan sutera. Dia kata cuma buah dekat collar saja. Dia teringin nak pakai juga benda hak Tuhan tak bagi tu. Dia teringin juga. Kan? So di antara kegemaran orang yang bukan Arab ni apa dia suka beli pelapik ni, nak lapik dalam kereta ni, dia suka beli pelapik daripada sutera. Dia syok macam tu. Dan tidak sutera daripada sebelah atasnya, dia campur kain sebelah atas tak sutera, bawah dia buh sutera. Tak ada pun atas sutera, bawah tak sutera, dia nak buh juga sutera tu. Maka itulah yang dinamakan mayasir. Dia kata ni pelapik ni.
Ertinya lapik rengka ataupun pelana. Maka jikalau sutra, haram dia. Dia kata, nak ambil. Cerita dia Tok Syah lah. Tok Syah, agama kata Tok Syah ni Tok Syah. Senang macam tu. Ustaz ni nak tanya satu, apa dia? Tak macam tai ni Ustaz, tai. Okey. Nak macam kita apa ni, sutra campur apa? Boleh ke Ustaz? Orang kata Tok Syah lah. Anak bubuh juga ni pasal apa? Ni baru tajuk sutra, tuan-tuan. Sekali kali muka surat dia main cerita gigi mai pula dah. Sekali gigi mai pula. Lah tak ada dah dulu. Kan tahun 70-an, tahun apa dulu ni, Tok Imam pun gigi mai. Bos sepuntung aja. Bos semua orang takut, bos satu aja. Bila kenyih aja dia sinang keluar tu. Wah, yang tu yang anak karya takut tu. Takut gigi mai tu. Tajuk akan datang macam tu. Dan begitu juga jikalau daripada sekalian jenis sutra, tak boleh, dia kata. Tak kira sutra apa, tak boleh. Dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan arti haram adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rukubil mayasir. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia, telah ditegah akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada naik lapik rengka atau pelana daripada kain sutra. Clear hadis tu. Dan hadis tu hadis sahih. Tak boleh, dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada hadis ini ada riwayat daripada Ali dan daripada Muawiyah, dan kata dia hadis Al-Bara' itu hadis yang hasan lagi sahih. Dulu tuan-tuan, rumah orang kaya. Rumah orang kaya dulu dia bubuh kulit rimau terampak dalam rumah. Dulu punya orang kaya. Lah tak boleh. Lah kalau bubuh perhilitan tangkap dengan rimau dengan dia sekali kena tangkap. Ini hidupan liar punya apa ni, tangkap. Dulu tak tahu pergi beli di mana. Kepala ada satu, belakang hampak kulit rimau belang. Kita pergi rumah dia, masuk terkejut. Tak nampak rimau duduk dalam rumah tu. Itu juga diharamkan oleh agama. Tak boleh. Tak boleh. Dibuat hamparan dan duduk di atas hamparan kulit menatang buah apa semua ni tak boleh. Kadang-kadang kita ni kaya sampai jadi tak torah. Kaya sampai jadi tak torah. Dia jadi pergi buat benda pelik-pelik orang tak buat ni, orang kaya dia nak buat. Pasal apa? Itulah tanda kaya dia. Dia boleh buat benda orang tak buat. Ini semua cari penyakit. Baik, kemudian dia kata lapik rengka atau pelana sutra itu apa hukumnya? Tak payah baca. Yang tu memang dia abang kata haram. Baik, tajuk baru, bab fi firashin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan lapik tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur atas apa? Itu ceritanya. Ketahuilah saudaraku, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu orang yang semulia-mulia makhluk. Tak ada lah. Nak cari manusia, nak cari makhluk hak lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kerana Nabi Muhammad itulah makhluk yang Allah bagi jadi yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat Allah al-muqarrabun. Tuan-tuan, kita baca balik hadis tu. Hadis cerita pasal syafaat Nabi. Dan di antaranya Nabi kata, barang siapa yang baca doa lepas azan, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته. Itu doa tu, doa bukan untuk kita, untuk Nabi. Minta kepada Allah supaya Nabi diberikan kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Yang dikatakan maqaman mahmud alladhi wa'adta, yang dikatakan kedudukan yang terpuji yang dijanjikan Allah kepada Nabi itu apa dia? Di mahsyar. Waktu manusia semua duduk dalam keadaan kelang kabut ni, hang tenggelam dalam peluh sampai buku lali, aku tenggelam sampai parah lutut, kawan kita tenggelam parah pinggang, dia tenggelam parah dada, dia ni tenggelam sampai parah lubang hidung. Dalam keadaan macam tu masing-masing duk cari siapa boleh tolong kita.
Ini hadis panjang. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Duk cari siapa boleh tolong kita. Macam orang hari ni, anak cukup syarat tapi tak dapat universiti. Duk cari siapa boleh tolong kita. Tu cari atas dunia. Cari di padang mahsyar lagi susah. Maka hadis tu kata apa? Pakat menerus orang kata ni, jom kita jumpa Abun Nas. Kita jumpa pak kepada segala manusia. Siapa dia? Adam alaihissalam. Berduyun-duyun pakat pergi cari, jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, anta Abun Nas, kamu bapa manusia, tolonglah kami ni, kami teruk ni di mahsyar ni. Adam kata, aku tak boleh tolong, aku pun ada kes nak kena bercara depan Tuhan. Dia kata, jom kita jumpa Nuh. Belarak pergi dekat Nuh. Nuh kata, aku tak boleh tolong, aku pun ada hal nak kena bercara depan Tuhan. Jom jumpa. Last jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pergi sujud di bawah arash, minta kepada Allah, ya Allah, mereka kaum aku, mereka umat aku, tolong mereka. Allah bagi syafaat, selamat orang yang diminta syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi di mahsyar boleh bagi syafaat, pertolongan kepada orang ini. Itulah yang kita duk doa, maqaman mahmud allazi wa'adtah. Itu dia. Nabi kata, siapa baca doa ni lepas azan, wajib ke atasnya syafaat aku. Itu dia. Punya besarnya tu fadilat doa selepas azan tu, macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia dapat satu power boleh minta tolong kepada orang susah di mahsyar, sedangkan tidak ada manusia lain boleh bagi syafaat tu. Tilam dia masa dia atas dunia ni macam mana? Ni tajuk nak abangnya. Dia kata tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dialah semulia-mulia makhluk di sisi Allah. Tetapi tidaklah ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memadankan bagi kemuliaan dirinya itu dengan sedap dunia seperti raja-raja besar yang mulia memadankan diri mereka itu dengan nikmat dunia dan pemenuh hawa nafsu. Tapi Nabi ni macam tu punya kedudukan mulia, dia tak ambil kesempatan di atas dunia. Tak ambil kesempatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak jahat lah, kita kata tak jahat. Kita hari ni kalau ada sikit kedudukan, kita akan ambil kesempatan habis-habisan. Apa juga opportunity kita grab. Kita adalah opportunis. Maksudnya orang yang sentiasa mengintai-ngintai peluang yang ada, nak grab. Tak kira ada kuasa, kita nak guna kuasa, nak grab. Ada kedudukan, kita guna kedudukan, nak grab. Ada duit, kita nak guna duit, nak grab. Nabi SAW tidak begitu. Dia nak abang tu kat kita. Makan mereka itu dengan makanan yang lazat-lazat. Orang lain kalau ada kedudukan ni, Allahu Akbar, segala-gala nak yang terbaik. Dan duduk mereka itu di atas tempat duduk yang halus-halus, dan berhabis-habis diri mereka itu mempersediakan tempat dengan apa yang jadi megah dan tinggi nama. Semua kira nak tunjuk dia punya status dia. Kalau orang lain, dia kata lagu tu, bersalahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang kepada sedap diri dan menutup hawa nafsu. Nabi ni dia tak pandang benda ni. Itu. Bahkan diambilnya apa suatu yang tidak merosakkan badan dan tidak memberi gendala kepada menyediakan bekal akhirat. Nabi akan ambil ni ala kadar. Jangan sampai benda tu menghalang Nabi buat ibadat. Itu maksudnya. Kerana yang sebenarnya sedap dunia itu tidak kekal. Nabi faham. Benda tu tak pergi ke mana, tuan-tuan? Duit berbilion-bilion, bukan million, bilion, mati masuk kain kapan tu aja. Kunci Mercedes pun tak boleh bawa. Tu Zah kata kereta. Kunci pun tak boleh bawa. Pasal apa? Pasal kalau dia bawa pun tak boleh nak start apa. Dan yang kedua, anak pun tak boleh bawa. Pasal anak nak balas kereta tu. Kunci pun tak boleh bawa. Jangan kata nak bawa kereta. Begitu kesudahan semua orang. Dia kata, apakala ia tidak kekal,
maka jadi sia-sialah menuntut dan merebut sedap dengan dia. Kalau benda tu tak kekal, kita hidup berebut sampai berkelahi adik-beradik kerana harta ni, tak berbaloi lah. Kalaulah harta benda ni tak kekal, kita kerana nak berebut tanah sekangkang kera tu, tak bercakap dengan abang kita, oh bukan orang cerdik lah buat kerja macam tu. Kerana nak berebut rumah murah sebiji itu, kita jadi berkerak rotan, berpatah harang dengan kok kita. Bodohlah orang yang buat kerja macam ni. Ni dia nak beritahu. Kalau kita ingat balik benda ni, nilai silaturahim dengan abang kok adik kita tu jauh lebih mahal daripada apa hak kita nak berebut tu. Tuan, benda ni kena jaga. Satu sahabat saya, pensyarah USM ni kan, dia pernah cerita kat saya. Dia kata, ustaz, dia kata, saya tak faham anak saya ni tak boleh baik. Dia kata, anak saya ni, hak abang dengan hak adik berkelahi sepanjang masa, tak boleh nak baik. Sampai ke tahap kadang-kadang makan ni, kalau abang makan, adik tak makan. Tak lagi baru dia makan. Dia jadi bermusuh, jadi tak boleh tengok muka. Awak dia jadi macam ni. Saya ni habis doa, habis bangkit malam semayang, minta dekat Allah, bagilah keluarga jadi elok. Tak syok lah tengok adik-beradik jadi macam ni. Panggil duduk nasihat. Dia pun satu doktor PhD, Profesor Madya kan. Panggil anak duduk cakap elok-elok, apa masalah, tak boleh selesai ustaz, dia kata. Sekali pikiak punya pikiak, dia kata, teringat satu lah, dia dengan abang dia di kampung tu, ada sikit lah masalah harta pusaka ni, ada sikit, tak ada teruk sangat. Dia kata cuma kecil hati lagu tu lah, rasa macam ada sikit hak dia abang ambil, lebih kurang sikit macam tu aja. Dan dia pun bukanlah berkelahi apa sangat, cuma tawang hati. Tawang hati ni cerita dia, tak telefon tanya abang, cerita dia tak berasa nak pergi rumah dia, cerita lagu tu lah. Tapi tak ada lah sampai memusuh teruk-teruk. Dia kata cuma tak bersembang pun bertahun dah lah. Dia kata tak bersembang, tawang hati. Benci tak, dia kata, tapi tawang hati. Mak pak dah tak ada, jadi bila raya nak pergi ke mana, pergi rumah abang tu tak pergi. Pasal apa? Tawang hati. Pikir dia kata, bincang dengan bini dia, pasal ni kah? Dia kata yang anak pergi jadi macam ni. Dah tu duk cari hal lain, tak nampak sembah. Terai tengok, dia kata balik kampung, pergi. Abang pun terkejut tengok dia mai, tak mai bertahun. Assalamualaikum abang, pergi salam, peluk abang dia. Peluk abang dia yang mata turun darah apa kagu turun ni. Dia kata, abang, saya apa pun salah silap saya, apa pun saya minta maaf kat abang. Abang pun tak saya ingat apa, tak saya duk patah balik, tengok balik siapa betul siapa salah, sekali lagi berkelahi balik. Tak sah, benda tu semua buang. Abang saya dunia akhirat. Abang terima saya jadi adik abang. Abang pun teriak elok. Allahu Akbar ustaz. Dia kata balik rumah on the spot anak jadi elok. On the spot jadi elok. Dia kata saya tak boleh bercakap apa, saya tengok bini saya ayak mata, bini saya ayak mata. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang Tuhan Maha adil, Maha bijaksana. Dia macam tu aja. Hang buat tang ni, aku tarik tang ni. Hang buat tang ni, aku tarik tang ni. Tuhan, tuan-tuan. Satu orang gaji dah ada, halal apa semua cukup, pergi ambil rasuah. Dia pergi rosak kereta, kena ubah 5,000. Rasuah makan 500. Tuhan tarik 5,000. Tapi tak ramai orang dia fikir, dia relate benda tu. Tak ramai. Dia cuma maki, dia pergi tendang tayar kereta tu. Dia kata, aku time tak ada duit, masa ni hang nak rosak, dia tendang tayar sekali. Dia tak nampak tu 500 yang dia ambil tu 5,000 Tuhan tarik tang ni. Satu orang ada kedudukan, dia buat nayang orang di bawah dia. Dia buat nayang. Satu hari tuan-tuan, anak dia duduk bawah orang lain, kena nayang dengan orang tu. Bila anak dia kena nayang, dia marah ni tak tahu nak apa. Dia terlupa dulu masa dia duduk pada satu kedudukan, dia buat nayang orang. Nampak tuan? Allah ni dia duk ada, dan dia duk observe tengok kita ni. Hang jangan ingat hang kena tani, hang kena tani. Tani hang dapat, tani hang tolak.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hanya orang yang ambil fikir nampak benda ni. Apa pun kita tak mau pergi terlibat dengan benda-benda macam ni. Baik, so dia kata maka itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tempat tidur tidak serupa dengan tempat tidur orang yang bersedak-sedak dalam dunia tadi. Padahal jikalau ia menuntut seperti keadaan raja besar dan orang-orang kaya dunia, tentulah boleh ia mendapatkannya. Nabi ni kalau dia nak, dia boleh dapat. Tuan-tuan, bukan manusia bagi kat dia, Tuhan nak bagi ke dia. Kalau Nabi nak, Tuhan nak bagi kat dia. Allah pernah hantar malaikat mai dekat Nabi, kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau hang mau Jabal Uhud ni Allah nak ubah bagi jadi mai hang punya. Nabi tak mau. Kalau Nabi mau, bukan manusia nak bagi kat dia, Allah nak bagi, Nabi tak mau. Masalahnya, maka dia sebut di sini, dia kata Nabi kalau dia nak macam mana raja-raja besar ni duk dapat, tentu Nabi dapat. Sekiranya tidak dia menurut sekiranya tidak ia menaruh harta, apakala dimintanya harta kepada Allah, tentu didapatnya. Itu dia. Dia sebut aja apa pun Tuhan bagi. Kalau Nabi SAW minta. No, dalam hadis syafaat tadi ni, bila umat dia mai jumpa dia minta, ya Nabi Allah tolong kami tak tahan dah dengan kegetiran mahsyar ni, tak tahan dah dengan matahari duk turunkan, dengan peluh duk tenggelam, tak tahan dah, minta tolong. Nabi sujud kepala dia di bawah arash, minta kepada Allah, ya Allah ummati, ya Allah ini umat aku, baru sebut banyak tu. Allah kata dekat Nabi, irfa' ra'sak, angkat kepala hang. Allah tak boleh tengok Nabi letak dahi pergi minta dekat dia, Allah tak boleh tengok. Angkat kepala hang, sal, minta apa hang nak minta, u'ti, hang akan diberi apa yang hang mahu. Begitu Nabi SAW, dia tak minta habuan dia tak minta. Ni yang dia duk cerita ni, dengan tiada ia berusaha bersungguh-sungguh kepada dunia dan harta, tetapi harta Nabi SAW itu sangat banyak di dalam tangannya. Bacalah juzuk yang ke-11 kitab ini, mukadimah kita baca bulan lepas. Ingat lagi tak bulan lepas kita baca Sayyidina Ali bin Abi Talib pergi jumpa Nabi, nak pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nak tuntut harta peninggalan Nabi. Abu Bakar kata no, tak boleh. Pasal apa? Pasal apa yang Nabi tinggal tidak boleh dipesakai. Nak abang kata ada harta, bukan Nabi cari, harta yang dia dapat daripada bahagian dah dalam perang sabilillah. Bila berlaku perang 1/5 bahagian Nabi, benda-benda tu jadi harta dia. Dia tak pernah ambil tahu pun harta-harta tu semua. Bila wafat Nabi SAW, keluarga pergi tanya tentang benda-benda ni. Yang kemudiannya apabila Abu Bakar jawab, minta maaf. Pasal apa? Pasal Nabi, bapa mentua hang pesan bahawa dia tidak boleh diwarisi. Aku tidak boleh bagi dekat hangpa. Ali bila dengar macam tu, okey, kalau betul Nabi kata lagu tu, okey, balik abang dekat Fatimah. Bapa hang dah pesan, apa yang dia tinggal bukan untuk diwarisi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dapat tahu berapa banyak harta Nabi tu. Kalau kita baca hadis, kita baca mukadimah bulan depan, kita tahulah banyaknya harta peninggalan Nabi. Tetapi tiada bergantung Nabi dengan kesedapan yang fana itu. Nabi tak peduli itu semua. Itulah sehingga lapik tempat tidurnya pun daripada kulit berisi sabut. Tu tilam Nabi, kulit bersabut dalam. Begitu aja. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Aisyah qalat innama kana firashun nabi sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi adaman hashwuhu lif. Diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, kata dia hanya sanya adalah tempat lapik tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kulit berisi sabut di dalamnya. Tu aja tilam dia. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Hafsah dan daripada Jabir. Baik, dia kata membuat
buat tilam dan tikar bantai itu boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh kita buat tilam? Tilam kita dah bukan sabut lah. Tilam kabu pun tak ada dah lah ni. Dan dulu zaman kita kecil-kecil dulu, mak kita tilam kabu. Belakang dapur rumah pokok kabu. 3 pokok kabu dah ada. Kan? Dulu zaman dulu pokok apa? Tanam semua pokok hak ada manfaat aja. Pokok kabu, pasal apa? Nak buat tilam, nak buat bantai. Pokok setui, pasal apa? Pasal nak menyicah sambil belacan. Pokok setak, pokok rekup. Budak lah pun tak tahu dah. Dia kata buah apa ke benda tu, setui pun tak pernah dengar, rekup lagi tak pernah dengar. Rekup kan? Pokok muyu nama dulu. Budak-budak lah tahu muyu. Muyu makan sampai jadi biru mulut ni, buah muyu kan. Zaman kita budak-budak tu buah cenerai pun jadi makan. Duk ronda dalam semak, dalam hutan pakai seluar pendek, baju tak pakai, tapi bukan istimalus samak lah. Pakai juga seluar pendek tu, pakai juga, pergi duk ronda miang satu badan ni, jumpa biji cenerai pun makan. Dulu kan. Lah mana? Lah ayah balik mai, ayah tak beli apple lah. Apple lah ni. Stui, star ni semua tak tahu pun buah tu macam mana, tak tahu. Kan? Kalau ayah dia bawa balik, kata pokok setui pun payah cari dah. Katalah pergi jumpa pokok setui bawa balik mai, dia ingat bola seralat, dia punggai kawan dia. Nampak? Nabi SAW dulu begini keadaan dia. Sabut, ambil posok buat bantai, tidur. Berbantalkan bantal sabut dan juga bertilamkan tilam sabut. Dia kata. Bermula hadis itu hadis hasan. Baik, nak buat bantai, tilam, tikar ni boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pada umpama hadis itu dalil atas harus membuat dan mengambil dan menggunakan tikar bantai, tilam dan tidur di atasnya. Tak salah. Cuma berlebih-lebih itu salah lah. Tilam 8 inci, 8 inci tilam, nama pun King Coil nama. Sweet Dream. Tilam saja RM1,800. Tilam saja RM1,800. Tilam saja. Ada yang dengar dia kata RM1,800 tak ada apa ustaz, rumah saya RM15,000 ustaz tilam. Itu hang punya pasal lah. Kita dengar RM1,800 pun naik sejuk kaki lah. RM1,800 mahal tak kira dah tu. Pasal apa? Standard kita ni RM250, RM300 ya tilam. RM1,800 pun mulut kita dah. Ada kawan dia, saya punya 15 ustaz, tu pun hasil 22,000, tawak dapat 15,000. Lagi mahal, lagi tebal, lagi sedap tidur, lagi tak tahajud malam. Pasal tak boleh bangkit. Tilam mahal ni dia ada satu magnet, dia bukan tarik besi, dia tarik badan. Jaga, bukan tak teringat ni, aku ni tahajud 2 rakaat pun tak buat ni, duk nak mangkit tak boleh, dia duk tarik belakang tu. Dia duk tarik tu yang kata 1,800 tu 15 dia terbenam dalam tilam tu lah. Dia duk tarik belakang ni. Kan Nabi kata ada 3 kan, tiap-tiap kali kita tak kepala tidur ada 3 ikatan iblis. Nabi kata ada 3 ikat kat kita ni. Satu, bila kita boleh bangkit daripada tilam, 1 ikatan terongkai. Dia kata ada 2 lagi. Bila kita masuk pancung ambil ayat semayang, 2 ikatan terongkai. Nabi kata ada 1 lagi. Bila kita berdiri Allahu Akbar, 3 terongkai. Ada orang boleh bangkit tu, 1 ikatan terongkai, dia masuk pancung pergi kencing aja, dia main tidur balik. Rupanya hak 2 lagi terongkai. Dia bangkit, dia boleh bangkit, dia pergi kencing, dia main tidur balik. Apa punya mangkang dia ni. Dah hang masuk dah pancung, ayat semayang sikit, Allahu Akbar 2 rakaat, apalah rugi. Tak boleh tuan-tuan, rupanya 2 lagi 2 ikan. Ada dah ambil ayat semayang dah, boleh bangkit terongkai 1, ambil ayat semayang apa semua tu, main tidur balik dah. Pasal apa? Dia kata tadi tidur terlupa ambil ayat semayang. Tu saja.
2 rakaat tak boleh ke? Dia kata tidur ni modok ada layak semayang bagus. Dia kata pasal apa? Dia kata saat kalau apa kita mati terus ke apa kita dah layak semayang. Duk cakap tu cantik lah. 2 rakaat 1 ikat lagi duk kena. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Hak jarang-jarang jadi ni hak hampak sejadah dah. Tak kebih dah. Sujud-sujud lena pula dalam sujud. Tak dan habis lagi 1 rakaat. Yang ni jarang-jarang jadi. Tapi ada jadi. Ada jadi. Sujud-sujud lagu lama tak bangkit. Lena dalam sujud. Masya Allah. Kata, inilah tuan-tuan. So dia kata buat tilam, buat tikar, buat bantai itu harus tidak menjadi satu kesalahan. InsyaAllah lepas ini kita sambung bab fil qamis. Cerita kata Nabi SAW, Nabi dia suka pakai baju qamis. Qamis ni baju yang kita pakai ni qamis. Bukan jubah. Orang Melayu dia panggil jubah. Ini bukan jubah, ini qamis. Apa beza jubah dengan qamis? Apa beza? Qamis butang dia sekerat ya. Bawah tu baju. Jubah dia potong terus, boleh buka. Macam Al-Fadhil Ustaz Usuk Imam Sa'd pakai hari Jumaat tu. Yang tu dipanggil jubah. Yang tu dia saruk ke atas. Dia saruk ke atas, dia potong terus sampai ke bawah ni. Biasanya color hitam. Kalau hitam, dalam dia pakai kamis putih, dia bubuh jubah hitam kolong. Yang tu dia panggil jubah. Yang ni dia panggil kamis. So ni tajuk yang akan datang insya-Allah bulan depan tak ada. Bulan depan cuti sekolah tak ada kuliah. Lagi sekali ya, bulan Mei bulan 6. Bulan Jun ada 1. Julai dah puasa dah. Tinggal 1 kuliah lagi. Dan baca jubah ni pun okey dan baca qamis pun dah cantik. Okey. So dia Nabi SAW kesukaan dia suka pakai qamis. Dan kita akan terang esok dalam hadis lain dia kata Nabi suka pakai hibarah. Hibarah tu apa dia? Pakaian yang macam mana yang kata hibarah ni? Kan hibrah ni dalam bahasa Arab. Sotong pun hibrah juga. Sotong. Tu sotong tu. Hibrah. Hibrah juga dakwat. Hibrah. Bila kata baju hibarah ni baju apa? Kita akan tengok dalam kupasan dalam bab qamis esok ni. Dan kita akan lebarkan kupasan ini kepada color yang menjadi kesukaan Nabi. Nabi suka pakai qamis, color apa? Itu juga ada dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang color kesukaan Nabi. Kemudian dia mai pula izala bisa sauban jadidan. Nabi ni bila dapat satu baju baru, apa Nabi kata? Syukur Nabi itu macam mana? Baju baru. Kan? Tonton tengok dah apa dalam YouTube ada saya tengok itu ceramah yang berbahagia Datuk Dr. Harundin di apa stadium negeri Alustang. Di dalam satu program mereka buat apa mahabbah, lantunan mahabbah ke apa, ada satu saya pergi masuk dalam ni tengok. Al-Fadhil Datuk Dr. Harundin cerita dalam ceramah dia tu, dia cerita dia mimpi jumpa Nabi. Kan saja dengar dia cerita, selain daripada dengar cerita dia, nak tengok muka dia, nak tengok ayat muka dia masa dia cerita tu. Kan saya yakin dia bercakap benar. Dia cerita apa yang dia lalui. Kan jadi dalam penceritaan dia tu tentang dia jumpa Nabi ni, kan apa dia ditugaskan jaga kasut Nabi. Dia kata nanti tuan-tuan tengoklah, kan dia ditugaskan jaga kasut Nabi. Kemudian dia describe pula kasut Nabi tu. Nanti tajuk yang akan datang lagi dia kata fi lubsil jubbah wal khuffin, cerita tentang pakai jubah dan khuf dan kasut. Dia akan cerita kat kita kasut Nabi. Jadi Al-Fadhil Datuk Dr. Harundin dia cerita dia ditugaskan jaga kasut Nabi. Sebila Nabi mai tu, dia kata ada bendui apa sikit, dia duduk di luar, dia duduk pegang kasut tu. Bila Nabi mai depan dia, Nabi tengok dia, Nabi perhati dia apa. Balik tengoklah, itu cerita panjang. Balik tengok sendiri kan. Pasal cara dia cerita tu, dia cerita sambil menangis.
Dia cerita sambil menangis, terharunya dia. Pasal tuan-tuan, kalau betul hadis kata kan, apa, barang siapa yang mimpi jumpa aku, Nabi kata, maka sesungguhnya itu aku. Tak mungkin orang yang nama sebesar Al-Fadhil Datuk Dr. Harundin nak berbohong. Tak mungkin, kan? So kalau betul cerita itu, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh nak cerita macam mana cantiknya rupa Nabi ni. Cuma dia cerita kasut Nabi itu macam mana, apa, kelihatan koyak dan berjahit tangan. Dia kata, kalau tuan-tuan buka dalam hadis memang ada cerita tu. Cerita Nabi ni kasut dia koyak, dia jahit sendiri. Kan, jadi itu tuan-tuan. Allahu Akbar. Semua orang teringin kan. Nabi kata, man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqazah. Nabi kata, siapa yang mimpi melihat aku di dalam tidur, dia seolah-olah melihat aku di dalam jaga. So orang nak cerita kata mimpi jumpa Nabi ni, dia tak boleh bohong. Pasal apa? Pasal dia terdedah kepada satu bahaya besar apabila dia berbohong dengan mengaitkan Nabi di dalam cerita dia. So pastinya orang seperti Al-Fadhil Datuk Dr. Harun ni, dia tidak berbohong, dia cerita tu betul. Jadi kita yang tak dapat peluang tu, kita tumpang dengar cerita dia, alhamdulillah. Dia menangis tuan-tuan, dia menangis sungguh-sungguh masa dia cerita tu. Kita bila bercakap ni, kita bukan takat nak dengar, kita nak meneliti isi cakap, dan kita nak melihat ayat muka orang yang bercakap. Kita nak menghayati apa yang dia sampaikan tu, kita nak semua ni, baru kita boleh dapat apa dia nak sampai agak kita. Itu seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia macam tu. Kan kita cerita Abdullah bin Salam di masjid Brown Garden. Abdullah bin Salam rahib Yahudi, satu orang yang alim kitab Taurat. Bila dia mai jumpa Nabi untuk first time, bila Nabi sampai di Madinah, dia tengok Nabi duk bercakap tu saja dah mai dalam hati dia dah. Matching dengan apa yang dia duk baca di dalam Taurat. Bila dia mendekati Nabi, Nabi tatap wajah dia, Nabi tengok dia atas bawah. Nabi tanya dia, hang ni siapa? Dia kata, nama aku Al-Husain bin, bukan Salam, bukan Abdullah bin Salam, Al-Husain bin Salaim ke apa itu ni kan. Nabi kata, no, mula daripada hari ini nama hang Abdullah bin Salam. Nabi bagi nama tu kat dia. Bila dia dengar nama tu, dia kata apa? Demi Allah, inilah nama yang aku paling suka. Aku tidak akan ubah nama ni sampai bila-bila. Benda ni tuan-tuan adalah pengaruh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pergi dengar Nabi kata aja. Dia tak mau lepas satu second pun nak tengok Nabi tu. Sambil dengar, sambil nak tengok, sambil duk menilai Nabi ni. Last kali dia pergi dekat, itu yang dia dapat. Dia kata, Islamkan aku ya Rasulullah. Kan? Yang 3 soalan dia bagi, yang kita tak beritahu dalam masjid itu ni. Kan? Ini yang kata hidayah Allah, dia mai kepada orang-orang yang macam tu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi illa allazina amanu wa 'amilus salihati. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.